Okay, so I'm already recording this session. Okay, so teacher would like to call upon Sharifah Irina to start our ice breaking by introducing a bit yourself. And for the first time, I hope teacher, boleh ke kalau you all nak turn on your camera ke tak prepare properly? Adab belajar tu kalau boleh biarlah you can open up your. Oh, okay, ni comel orangnya. Okay, Irina silakan. Ina, you have to unmute your. Oh, there is Anim. Okay, there is Anim. Sorry. Irna, ke Anim dulu. Anim nak mula dulu. Boleh je. Okay, silakan Anim. Assalamualaikum, teacher. My name is Hanim Zahra Shukri, and I think you're familiar with my brother because he belajar bio juga last year. He was in Form 5 last year, Akir Rashidi. Ulang ni, Yeah. your brother? Akir Rashidi. Oh, Akil. Jadi adik Akil ke ni? Oh, Akil dapat dia dapat offer mana, Anim? UITM. He's taking actuarial science. Alhamdulillah. UITM. Which one? I have no idea. Nanti sampaikan salam cikgu and say congratulations to him. Okay. Ya, Anim. Okay. So dia tengah buat apa tu? Right now he's volunteering for the COVID punya vaccination center dekat UKM. PTV mana? UKM. UKM. Oh, very good. Okay. Nice. So today dia kerja lah ni. 7 AM dia terus keluar. I didn't see him. Ahad pun kan? Dia all out 7 kan? Okay. Thank you Anim Zahra. Okay, nice knowing you. Right. Okay. So apa ni, kalau Anim nak still turn on your camera, it's okay. Right. Okay, and next can we have our next representative? I mean, siapa ke? Natasha, Irna, Fatini, Amar, Fatia baru just join us, right? Kamera shy ke ni? Semua kamera shy. Tengok Anim steady je Anim kan? Ke tak prepare, I mean my girls, you tak wearing a proper attire. Am I right? Is it? Okay, so you still have time. I think Amar tak ada masalah kot. Mana Amar rasanya I think can Amar continue Amar before your apa ni? Another friends tengah prepare ke? Amar, are you there? Oh, I'm here, teacher. Hello, Amar? Can you hear me? Yeah, yes. Okay. Cuba tengok muka macu Amar tu. Cuba turn on your camera. Amar, are you okay? Alright, okay. So, Assalamualaikum Amar. Yes. Salam, teacher. Okay. Nama saya Amar Haziq bin Azwan. Saya ada 2 abang dan 2 adik. Abang saya teacher kenal, Alif Hakimi. Oh. Alif, that means your eldest is before Alif siapa? Patut ada lupa. Aiman. Ulang? Aiman Harid. Yeah. Oh, okay. Okay, so your brother buat apa sekarang ni, Amar? Trying to find scholarship lah, tu je. Oh, dia dapat offer mana? Dia Form 5 yang last year, right? Sama dengan Akil. So sekarang dia dapat try cari macam kat Korea semua tu lah.
Oh, dapat accepted kat UKM tapi try lah apa universiti lain. okay. Good. Okay, congratulations to him, right? Okay, Amar. Thank you, Amar. Right. Okay, next, can we have Irna as well? Saya teacher tengok pakai tudung. Oh, okay. Alright, so Fatia? Boleh je. Okay, Alhamdulillah. Okay, Fatia. Nama saya Fatia binti Rahman. Oh my god, gelapnya kamera. Okay. I'm the eldest daripada 6 siblings. Tak ada yang terus sangat pun. Nama dengan adik-beradik je ke? Okay, Fatia ada apa ni? Ada sibling lain yang cikgu rasa cikgu kenal ke? Tak ada. Saya eldest. Saya ada 5 adik. Eldest. Okay, Fatia, thank you. Ada adik form 4? Tak ada. Next adik form 2. Form Dia 2. MSM. Jauh lagi dah. Sama dengan anak cikgu lah. Yang last tu. Okay, Fatia, thank you. Okay, so next, can we have Fatini? Oh, Irna as well? Oh, kita ada Fatullah Okay, Fatini, yes. Okay. Nama saya pendek je, Fatini binti Yahya, so panggil Fatini. Okay, Dan good. saya anak pertama. Saya ada adik kecil. Tu je. Okay. Okay, Fatini, thank you. Okay, and then we have Fatumah, or Natasha and Irna. 3 orang lagi. Cik Nur Hijah Natasha? Ya. Sekejap. Okay. Sharifah Irna? Irna okay, Irna? Oh, okay. Why is it like that? Cikgu. Oh, salam warahmatullahi. Irna ke tu? Okay, Irna. Cikgu boleh nampak ke? Boleh. Here you go. Saya di sana. Nama saya Sharifah Ina Shakira. Saya panggil Irna. Saya anak ketiga daripada 6 adik-beradik. Okay, Irna. Thank you. Right. Okay, so next we have boleh cikgu dapatkan nama ni? Next Fatumah. Nak allow mic. Cikgu Fatumah hantar mesej cikgu. Apa? Tengok. Teacher, Ya. may I start? Okay, Fatumah. Alright, silakan. Dengar suara. Sorry, tak boleh buka cam hari ni. Oh, okay. Nanti saya buka. Okay. Right. Nama saya Nur Alia Natasha binti Yasir. Saya ada 4 adik-beradik. Saya yang ketiga. Ada abang, kakak dengan adik. Tu je kan? Ke ada lagi nak tanya? Kalau Natasha nak cerita extra pun okey.
Tak strict kot, tapi saya tak tahu lah kalau teacher kenal kakak saya juga. So, saya tak tahu. Kakak Natasha siapa? Yang mana? Izri Munira, tahun lepas. Oh, Izril. Kenal. Dia batch 2019, right? Kenal nanti kesalahan kakak Oh. Okay. Ya kalau adik Izrin dah boleh figure out lah macam mana rupanya. Pakai spek tak? Tak. Tak. Oh, kakak Izrin pakai spek kan? Tak. Dia tak. Oh, cikgu salah Izrin ni. Izrin solat. Oh, okey. Alright, okey. 2019 kan kakak kamu SPM kan? Betul? Tak. Dia tahun lepas. Betul. Yang sama dengan Akil jugalah. Okay. Alright. Okay. So thank you Natasha. Right. Nanti kesalahan kakak Kakak buat apa tu? Masak College kelas. Oh, dia dah start. Dia mana? Unisham. Unisham. Oh, Unisham. Selangor lah kan? Tak. Dekat Kedah tak silap. Tapi dia bukan online class. Oh, online class. Okay lah. Alright, okay. So next we have Irnada Fatini and Fatuvah. Okay. Sekitar 11 suku dah. Okay, sementara tunggu dua lawan lagi. So, can I have an idea? Okay, so far until this July, for your Form 5 syllabus, you all dah habis sampai mana dah Anim? Chapter 10. Yang environmental stability. Chapter 10. So that means chapter Form 4 settled? Yeah. Okay, and then chapter Form 5 already until chapter 10 Chapter 10. Chapter 10. So ada lagi berapa? Kejap. Ada lagi 3. 3 chapter lagi Okay. So because teacher tak ada any idea about your apa ni? I mean cikgu yang ajar you all siapa? Boleh cerita tahu siapa? Teacher Rin. Ulang? Teacher Rin. Rin. Okay. Alright, so nanti teacher try to communicate with her. So that means nanti you all tinggal lagi chapter 11 team 3 lah, inheritance and genetic technology, am I right? Okay, inheritance, variation, genetic technology. So far you have already done all the biodiversity ecosystem, okay, and then as well as all the physiology of flowering plants, okay. Okay, so today, this morning, teacher would like to just go through your exercise that teacher already assigned last week, okay, according to the organization of plant tissue. And for the next week, okay, in order for me to prepare properly and you can prepare earlier, teacher would like to have a suggestion from you all, okay, what topic that you want me to go through or discuss. Form 4 pun boleh. Okay, jadi cikgu boleh. We should start from Form 4. Okay, so Form 4. Most dah lupa dah. So macam, I think it's good. Okay, kalau macam tu, do you want me to start from the beginning or do you have any topics yang teacher nak? Okay, actually my part, okay, tuition weekend ni cikgu lebih bantu kepada polish mana-mana yang you all nak. Okay, I think you all dah do all the exercises with your teachers as well, right? Okay, so teacher akan try to prepare whatever topics, okay, and also exercises that will help to polish all your understanding about
biology to prepare for your SPM. Okay. Boleh Amal baca doa dulu? Cikgu ni lupa pula kita baca doa kan. So let's invite Ustaz Amal lah to start our doa before we can proceed with our class. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تف علينا حكمة واشفع علينا من هذا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Amar atas doanya. Okay, semoga majlis ilmu kita ini diberkati dan memberi kelapangan kepada fikiran kamu semua untuk absorb ilmunya dan menjadi panduan nanti semasa menghadapi peperiksaan SPM next year insyaAllah. Okay, so teacher would like in order for me to prepare for our next lesson, cikgu nak kita go through sekejap content of Form 4 syllabus. Okay, and then after that baru kita discuss the exercises yang teacher dah assign to you last week. Let's start with, cikgu harap kamu ada your textbook with you. Okay, cikgu start sharing sekejap. Okay, so basically you are the first batch. Am I right, class? The first batch yang akan undergo the first format for KSSM, Curriculum Standard Sekolah Menengah. Okay, for your brother Akil and also your brother Alif tadi, Amal, Okay, your brother, okay, they Izrin pun, as well as Izrin. Mereka adalah batch, the last batch yang KBSM, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Okay, now you are the first batch, right, yang akan run the KSSM. Okay, so kalau you are tengok your biology textbook is totally different, right? Okay, you are totally different from previous textbook. Okay, and cikgu kalau tengok textbook kita pun makin best, makin canggih, okay, makin seronok. Okay, where now because of the pandemic COVID-19, okay, our textbook pun dah jadi digitalized, okay. Coming in all the AR, okay, all the QR code pun dah pasal sepah dah kan, right, dah jadi macam part of our life, okay, and also you have extra like SnapLearn. So cikgu harap you all rajin lah access. Try cikgu pun explore juga, okay, which is very interesting. So kalau you tengok kat sini, okay, they provide you, our textbook provide you with the quiz, okay, the quizzes, the video and all the activities where will help you to enhance your understanding, okay. So kalau tengok content biology form 4, cikgu tengok wow, right, kalau you ada kesempatan nak tengok from your previous biology form 4 textbook, okay, compare to your textbook form 4 ni, you all dah tak boleh main-main dah, right, okay, betul kejap husband cikgu call sekejap je. Okay. Siap ni Nur, nak abang bawa ni. Nur, apa ni ada kelas sekarang. Sorry itulah gangguan di rumah macam itulah. Kadang anak cikgu pun cikgu kelas as well as jadi juga guru disiplin. Okay, semua everywhere ada, okay, yang anak cikgu yang universiti tu semua BDR, okay. So you just imagine all the house they have their own their own corner, so I think you all pun samalah kat rumah kan. Okay, so interruption tu memang akan ada sikit lah. Okay, so back to our discussion, right? Okay, so teacher would like you to really bear in mind, all my dearest
SAIS students. Okay. For Form 4 syllabus, as you all can see here, okay, we start with Team 1, Team 2, okay, and as well as Team 3, 4, 5, continue Form 5, okay. So, kalau you tengok Team 2 ni, fisiologi ni, okay, fisiologi ni, okay, cik tukar colour sekejap. Okay, so fisiologi ni is actually a very what to say weightage for question memang tinggi. Okay, so kalau cikgu tanya your previous knowledge about system, okay, Anim ada idea berapa sistem to make us perfectly as a human, to run us to run we as a human being. Ada berapa? Ingat tak? Nervous. Ulang sekali lagi. Nervous system. Yelah, tanya berapa? Oh. Number dulu. Like 6. Banyak. Okay. Banyak tu tapi banyak tu, kalau matematik jadi infinity pula, banyak macam mana? Okay, there is a number. So the exact number, ni ingat ni 11. Okay, so we have 11 system all in order to run kita as a human being. So that is all group under physiology of human and animals. That's why kamu tengok kat situ under physiology tu, you tengok panjang kan, deret kan? Okay, all the topics. Okay, so basically for Form 4, okay, you all belajar tentang ini. Ini yang paling, kalau you all tengok sekarang ni kelas ini yang kita paling nowadays in this pandemic COVID-19, ini is our priceless system sekarang ni. Everyone is talking about it. Okay, kat pasar, dekat supermarket, everywhere. Okay, a respiratory system. Okay, why? Yes, kat sini lah COVID-19 ni paling suka attack. Okay, dia punya target cell is our respiratory cell. Right? That means your alveolus. So, you all tengok kat sini ada 8.4. So, nanti cikgu nak you all really make sure your isu semasa kamu okay, about 8.4 ini memang sangat related to what happened nowadays. Right? Okay, and then after that, cikgu now today, cikgu boleh brief kepada all about so cikgu nak you all put it in one, alignment balik kamu okay, actually belajar biologi ni bukan benda yang menakutkan, okay, bukan yang susah, bukan tak boleh score, okay, kalau macam I think Alif your brother Amal kan dapat score straight A, A+, am I not mistaken, right? Okay, cikgu tengok juga result senior kamu last year. Okay, so it can be achieved. Okay, achievable. Okay, so cuma kamu kena ada strategi So like teacher mention just now, chapter form 4 je. Okay, fundamental ni ialah kalau nak tengok ada 7 topik ni. Ada 7 topik ni, ini lebih kepada asas kehidupan. Okay, fundamental ataupun the fact of being a living organism. Okay, being an organism, we need to organize ourselves. Being organism, we need to know how the substances move in and out, okay, across the plasma membrane within our cell. Okay, being a living organism, okay, you need to know what are the chemical composition, okay, that needs as a living organism in order to survive. Okay, being an organism in order, okay, kamu cikgu, Perdana Menteri ke, Agong ke, we are semua manusia start from one cell. Right? Kita bermula pada one cell. What is the cell? Yes, zygote. So how this zygote come from? Yes, half from your mom and half from your dad. Okay, sperm and ovum. So that is how that is how you learn about biology, how it works.
Okay, the living organism. So that's why you have to learn about how they divide. Okay, mitosisnya, meiosisnya, right? Okay, and how this cell get the energy. Okay, macam mana our cell ini energize. Kalau kita ada TNB, okay, kalau kita ada TNB untuk mulakan kita dapat cahaya, so our cell they have fundamental ataupun basic ataupun asas kehidupannya in order to respire, okay, under cellular respiration. So that is all about starting off learning about biology. So cikgu harap you keep track with that. Yeah, so chapter 1 tu lebih kepada introduce you. You can see my slide, am I right, class? Ani nampak cikgu ni slide Assalamualaikum. Nampak. Boleh nampak cikgu ni slide tak? Nampak. Okay, alright. Okay, kalau tak nampak, just let me, tell me Okay, so basically cikgu nak align your understanding. Okay, nak recall balik. So form 4, starting or learning biology because bio tu ialah life. Okay, logi tu ialah study of life. So bila study of life, we have to start knowing the fundamental of learning the living organism, okay, of life. So that's why you belajar tentang how is, sebab itu mana-mana nanti kalau kamu further your study, even you want to to go medicine, pharmacy, anak cikgu ada seorang my second one is a pharmacist. Okay, dah kerja dari kat hospital besar Seremban. Alhamdulillah dia dapat dapat dekat. Okay, so nanti kalau you further after this, if you still continue field under biology, because that's why you can field and career in biology okay, biotech nowadays is one of the top popular career, right? So you mesti kena tahu fundamental. You kan belajar balik cell structure, cell function, okay, what all the chemical composition in the cell that required, and how energy energize, okay, how they get the energy in order to perform life. Okay, macam kamu kalau minyak kereta, sekarang ni kereta tak bergerak kita cikgu pun pergi start engine je, bagi dia run engine je, right? Because tak boleh pergi mana-mana kan. Kalau kereta kita masukkan minyak, okay, so kalau kita manusia, okay, kita makan so this is all the process yang kamu kena belajar So in order to achieve this fundamental, you all belajar fisiologi Macam contoh tadi Anim 11 right? Okay, so hari ni cikgu lebih kepada briefing because we just start our class. Okay, so nanti after this kita akan lebih kepada banyak drilling ataupun exercises, right? Okay, so we start with respiratory system 1, okay, and then digestive system 2. Okay, so respiratory system kenapa? Kita nak oksigen. Digestive system kenapa? Kita nak makan. Okay. So 2 ni cikgu nak beritahu 8, 9 ini. Okay. These two system memang berkait rapat. Kalau kamu makan banyak pun tak ada oksigen, tak guna. Okay. Kalau kamu boleh respire banyak oksigen pun tak ada particle of food pun tak guna. So these two, that's why kamu lepas belajar respiratory, terus belajar juga nutrition. Because both these two system complement each other in order to support this cellular respiration. Okay, so kalau you all ada soalan, just stop me all my students. Okay, dah 2 okay, and then 3 transport ni kamu akan belajar kat sini ada 3 okay, apa 3 system? Circulatory system. Okay, that's why you have to learn about blood system. Okay, and then you have to learn about a lymphatic system. Okay, sini 2 kelas 2, sorry 2. Right, okay, and circulatory system. Okay, dah 4. Right, okay, next this one lagi sekali related to respiratory just now. Right, I think everybody is talking about this kelas sekarang ni isu yang paling paling I think siapa tadi yang kakak Akil tengah buat
kerja dekat PPV kan. Okay. So now everybody is talking about this. Everywhere, okay, talking about the antibodies, okay, about the immunity. Right. So cikgu harap when you have this knowledge, you all boleh juga tolong our government, okay, to emphasize the importance of vaccine, okay, to create the immunity in our community. Okay, dah 5. Right, okay, and then proceed to this one yang paling best. Okay, coordination. Actually belajar Melayu semua best, bagi cikgu semua best. Tapi when it comes to coordination, right, you belajar tentang your nervous system. Ini yang paling apa ni? Paling penting ni Ammar. Okay, kalau Ammar nanti nak jadi ayah, the first time bila your baby born, kalau lelaki, apa yang Ammar akan buat, Ammar? Ammar can respond, teacher? What was the question, teacher? Okay, kalau Ammar nanti being a future father, right? Okay, bila lahir je your baby, Ammar, kalau lelaki apa Ammar akan buat? Oh, nak test ni ni boleh jadi menantu ni kalau lulus ni. Apa Ammar akan buat pada baby kalau your baby tu is a boy? Sunat. Tahu. Okay, sunat tu betul lah tapi the first thing Ammar akan buat azankan, right? Okay, azankan kalau lelaki azan, kalau anak perempuan you qamatkan. Okay, actually dalam Islam tu dah cantik ajar kita bagaimana nak trigger the nervous system. Okay, IQ kamu, bijaknya kamu, okay, kepandaian kamu, smartnya kamu because of akal yang Tuhan bagikan. And that you learn about nervous system. Okay, tahu kan Newton. Newton siapa yang perkenalkan konsep Newton? Isaac, right? Okay, otak dia di-preserve Cuba tak tahu lah sekarang ini kalau you orang rajin, cubalah cari Mr. H ke, tanya Mr. H ke, Mr. Google ke So cikgu harap disebut H, kamu jangan sepelih lah H tu adalah satu lagi browser di bawah Microsoft lah yang kamu boleh juga, dulu Internet Explorer kan, dia dah upgrade jadi H. Cikgu sometimes suka, now I'm using Microsoft Edge, okay, to scribble and use this digital ink. Okay, boleh juga, dia banyak kan sekarang kamu pun tahu now digital dia provide banyak benda, but one of it cikgu suka juga guna Microsoft Edge as my digital platform. Okay, so nervous system akal kita, our brain. Okay, kamu kalau rajin cuba Google ke Mr. Google ke Mr. Edge ke, tengok lihat kepada otak, how they preserve otak and Isaac untuk lihat the difference of this this genius person, otak genius person ni macam mana dia punya surface area dia okay. Alright, so then you belajar tentang nervous system, and then after that as well as nervous system, kita ada juga partner dia macam tadi respiratory and respiratory and just now digestive system, okay, dia belajar endocrine system, okay. So dia berkait rapat dua ni, 6, 7 So far tadi cikgu dah start with respiratory, digestive 2, okay, circulatory 3, lymphatic 4, coordination nervous system 6, endocrine 7. Okay, mana lagi 4? Okay, lagi 4. Okay, yang topik homeostasis and the human urinary system. Ini satu lagi ni, lagi nikmat Okay, nikmat apa? Irna. Okay, nikmat kamu boleh buang air kecil. P Okay, so kat sini kamu akan belajar tentang your excretory system atau urinary system. Dipanggil urinary system. Okay, so fine boleh juga 8. Okay. And then circulatory system 9. Okay. And then okay, satu lagi dekat ni 9 sexual 10. Okay, lagi satu yang ni cikgu tertinggal tadi dekat sini ni. Okay, satu lagi is body defense, immunity,
coordination dekat sini endocrine system, and satu lagi kita ada movement skeletal system, urinary system satu, and excretory system sini juga lah. Satu lagi ni apa kelas somewhere here. Coordination ni 11. Nanti cikgu find out yang ni Ini cikgu tak perasan kat sini. So everything you have all in, ada 11 system to group under the team yang kedua ni. Physiology of humans and animals. Apa ni, back to boleh Anim so that actually cikgu recall balik all your your lesson about form 4 syllabus. Actually ingat rupanya form 4 aku belajar basic start as a living cell. Basic start living cell yang tadi tu yang team warna biru tadi. Fundamental of being a human being. And then after that, in order to support this living cell, you learn about all the 11 system under physiology of humans and animals. Itu je form 4. Jadi cikgu harap kamu dah boleh dapat alignment balik you all punya target, right, in order to betul-betul ready all your inputs to get ready for your SPM as well. Ada soalan tak setakat tu? Right, so that's why after that you all stop by glossary and references. References. So that means untuk form 4 nampak banyak, tapi actually dia dah letak satu tempat dah. Macam one stop center kat situ. Form 4 aku belajar semua tentang basic untuk jadi kehidupan, dan ada 11 sistem yang support aku. Itu form 4 next bila masuk form 5, kamu lihat kat sini. Form 5 kamu dah lihat another living organism, which is tak sah kalau tak belajar human and animals, kamu mesti kena belajar tentang plants. Jadi untuk plants form 5 dia dah letak kamu semua belajar tentang tumbuhan. So teacher would like you to bear in your mind all my dear students, kalau cikgu buat survey ni agaknya mesti bila sebut plants je, kamu mesti dah letak satu barrier dah sempadan. Satu sempadan, alamak plant ni. So please do not say that because teacher nak you tahu bila you belajar tentang plants, actually dia adalah our food chain. Kalau kamu belajar tentang konsep food chain masa kamu form 2 dulu, kalau kamu masih ingat plants ni adalah our producer. So remember all my students, tak ada oksigen tau. Tak ada organism that able to absorb the energy from the sun. Tuhan bagi sun tu energy, a very priceless energy. So we don't have any mechanism to absorb the energy. So we are relying on the plants. So jangan pandang sebelah mata yang tutup mata, plant tak penting. No right, you need to learn about plants. And kamu tengok kat sini untuk silibus kamu form 5, you only learn about flowering plants. Kamu siapa tak suka bunga, Amar kan? Everybody like flower, right? Flower, bunga bunga ni kalau sebut saja mandi bunga. Lagu pun banyak bunga. Cikgu ada kalau you all nak sharing dengan kamu lah you all ni kan dah sekarang ni you all dah panggil generasi berapa? You all dah Gen Y, Gen Z. Dah Gen apa tak? Bukan, Millennium. So teacher ada my my auntie. Kalau you all nak dengar uniknya nama dia dulu-dulu dah, orang dulu bunga. Cikgu tulis bunga, nama dia Bunga. Anim nama auntie cikgu. Maklong, cikgu panggil dia Maklong Bunga Kuntum Gembala Sari. Unik tak Anim? Itu nama dia? Ya. Like legally? Bunga Kuntum Gembala Sari binti Wahidudin.
Wow. So itu ada lagi beberapa orang, tapi ini yang memang cikgu suka share lah dengan you all. Okay? Because mana-mana cikgu kongsi dengan pelajar cikgu kan, dia dengar pun macam Anim lah, wow Okay, so mana tahu kalau Anim nak back to nak back to old memory kan. So myself, we call it Maklum Kuntum lah. Okay, we all panggil dia Maklum Kuntum but her husband panggil dia Bunga. Okay, cikgu dengar, saya Bunga sometimes bila panggil Bunga, Bunga. Okay, macam okay, I will smile in my face lah. Okay, so that's why kalau you all tengok Physiology of Flowering Plant yang you all dah belajar ni, chapter 1, chapter 2, chapter 3 and until chapter 6, 7 if I'm not mistaken, you all dah habis dah kan? Okay, so all the 7 topics is all about plants. It's about plants, flowering plants. Okay, kenapa kena belajar leaf? Ingat je, like teacher mention just now. Okay, ni, we are referring to the sun. Okay, so bila kita belajar how nak capture the energy from the sun, okay, the main organ yang akan kelas they able to absorb the energy from the sun is the leaf. Bukan batang, bukan akar, leaf. Okay, they have the pigment chlorophyll. That's why you belajar tentang photosynthesis, the main organ. Right? Okay, sama tadi dah belajar sistem nutrition, okay, in human and animals. So same goes to in plants. Right? So you all nampak kat situ kelas keperluan kenapa you kena watery your plants. Kenapa kena siram air? Right? Cikgu harap you all dulu ada sekali isu lidah buaya kan? Ada orang letak lidah buaya lah dulu kan? So actually apa-apa pun disebut saja plants, ingatlah oksigen. Okay, ingat oksigen because why? Okay, because oksigen ni lah yang akan we need oksigen from the plants for our fundamental of life. Like teacher mentioned tadi, form 4 you belajar fundamental kelas. Okay, what are the fundamental of form 4 tadi just now? If you lupa, cikgu buka ingat balik. The fundamental of as a living organism, okay, cell mesti respire, cellular respiration. Okay, so aerobic ni perlukan oksigen. So where we get the oksigen? Okay, we get the oxygen from the plants. Okay, so that's why you learn about nutrition in plants because they are photoautotroph. Okay, photoautotroph means they able to synthesis their own foods. Okay, using the light energy. Right? Okay. So diversity in plant nutrition ini you belajar lah selain pada photosynthesis tu ada lain but the main is photosynthesis. Okay. Okay, next, in order to complement the nutrition, okay, you need to learn about water. Kenapa water? Okay, why in nutrition when you learn tentang transport in plant, kat sini kamu akan belajar tentang all the xylem, all the phloem. Okay, why? Because we need this water, the H2O. You dah belajar dah form 4 H2O, ada satu oksigen. Selalu kalau kamu tengok suka kepala Mickey Mouse kan? Satu oksigen, 2 hidrogen. Am I right? Okay, kepala Mickey Mouse ni. Tapi actually ini adalah dia punya structure covalent bond dia, okay, yang menyebabkan our water ni jadi universal solvent. Biar kamu dia ada delta negatif, delta positif, menyebabkan dia polar molekul lah. So you kenapa kena belajar air? Kenapa susah payah pokok ni kena transport all the water from the soil until it reach the leaf? Yes, because as you all know, water ni lah yang akan release electron. Okay, electron in order to undergo the process photosynthesis. Okay, so cikgu bagi jadi overall lah. Today kita dapatkan overall idea. Okay, so that nanti kamu nampak align balik kamu. Oh, aku nanti March ni nanti ini je aku kena ready untuk biology. Okay, tak susah pun sebenarnya aku nak score, tapi aku mesti pandai tackle. Right? Okay, nanti boleh tanya your senior Alif yang dapat A+. Macam Anim boleh tanya your brother Akil. Okay, he's also a smart boy. Izrin also siapa tadi adik Izrin? Fatumwa
Hello? Is it okay? Do you want a break? Hello. Do you want a break, my dear? No, no. Okay, it's okay lah Alright, okay. So kalau nak break, break cikgu senang je Salah seorang daripada kamu maybe can sing a song. Okay, nak entertain cikgu dengan kawan-kawan. Ada ke, Amar? Do you have anything? Anime ke? Cikgu ni anak cikgu kan. Cikgu ni memang boleh get along with you lah because I have all my kids yang memang suka anime lah, suka macam-macam macam you all. Okay, nanti cikgu share a lot of things yang diorang beli hari ni cikgu tak sempat nak pinjam, nanti cikgu tunjuk kat kamu nanti kita boleh share. Okay, so then because plant tak boleh bergerak macam kita, okay, we have our kalau form 4 tu you belajar tentang movement, right? Okay, locomotion. But in plants they cannot move, so you have to learn about this phytochrome. Right? Learn about this hormone, how they respond to environment. Okay, phytochrome ni adalah satu lagi pigment yang sangat unik, right? Yang akan bantu, yang membuatkan you understand betapa penting phytochrome in agriculture. Okay, alright. So then chapter 6 ini, kalau cikgu macam tu cikgu nak nyanyi sikit lah biar kamu happy sikit. Okay, pernah dengar lagu Senyum? Tak tahulah, mungkin tak boleh tanya kakak abang kamu Nim. Okay, senyum tak perlu kata apa-apa. Okay, jadi cikgu convertkan tak tahulah kamu pernah dengar tak lagu tu Okay, tapi cikgu aku tukarkan kepada stamen. Ingat tak stamen? Stamen ni ialah male reproductive. Male. Okay, male reproductive for flowering plants. Okay, stamen consists of anther and filament. Okay, stamen consists of anther and filament. Okay, so that is actually the way how you enjoy have a fun belajar, tapi at the same time it give meaning to your lesson, right? Structure of flower you have to know stamen. Okay, satu lagi kalau the female, do you have an idea, Anim? Anim kena attack je ini sorry lah Anim. Carpel. Yes, couple. Okay, kalau cikgu couple tu cikgu kan nyanyi lah lagu Thousand Years tu Couple, kau ada stigma, style, ovary, ovule. Come on, Nim, you can join me. Ovary, ovule, oh, couple. Okay, jom sekali lagi. Nim senyum Tak boleh teacher. Okay, just nak enjoy kan Nim. Kan kita belajar ni kena dalam dah online. Cikgu pandang skrin, nampak Anim kejap-kejap je kan. Ada macam buka kamera, terbuka kamera kan. So kita kena kreatif lah So Anim macam Abang Akil, very good. Okay, adab belajar betul. Kalau rasa boleh buka kamera, yes. Okay, kita communicate. Rasalah cikgu rasa, macam kamu video call your mom or someone special to you Okay, video tu means you want to see the face, right? Okay, kalau tak baik kita cakap mulut voice je kan? Right, couple, kau ada, okay? Ni stigma. Okay, stigma, ini style ini ovary. So, kalau kau makan buah tu apa? Yang you eat the fruits tu, yang sekarang ni kalau kat kampung cikgu, mak cikgu cakap buah tengah musim buah nowadays sekarang ni cikgu hari-hari ada durian Anim suka makan durian? Amar? Tak. Tak suka makan durian? Durian saya suka makan durian tapi saya suka pulut durian. Tak suka. Again? Saya tak suka durian tapi saya suka pulut durian. Suka kulit durian? Pulut. Gula? Pulut. Pulut. That means after the durian is being cooked, convert to buah lah. Okay. Okay lah tu still suka durian. Tapi actually kalau maybe Anim makan durian durian yang mahal tu apa panggil lah cikgu lupa Sangking. Memang Anim macam ni. Memang macam ni. Satu lagi cikgu suka durian kampung. Durian kampung tu dia memang ada one taste yang
tak tahu nak cakap Bising. siapa yang tahu je faham macam tu lah. Okay. Okay, so ovary style ovule. Okay, so actually you are eating the ovary. Yang duri-duri tu is the ovary. Yang biji-biji yang you makan tu itu adalah sebenarnya biji durian tu is the ovule. Okay, sebab tu kalau beli musangking tu nanti kalau Ammar ke atau siapa yang beli your dad or your mom buy the musangking, you can get the biji okay, the seed and pergi tanam kat belakang. Mesti tumbuh pokok durian. Right? So dah PKP ni, then I think you all boleh apply that. Okay? So that is the seed and fruits and how the seed survive. Okay, so and then kalau kamu tengok because plants ni hidup dia memang tak boleh bergerak, so dia akan banyak adaptation. Okay, so that is actually the overall view. Okay, then chapter theme 2, ecosystem and environmental sustainability. Ini juga penting sebagai future kamu adalah masa depan. Okay, kamu future generation yang akan make sure your next generation akan sustain this, akan dapat ni. Nanti masih dapat tengok lagi pokok. Okay, masih dapat lagi tengok kerbau. Kerbau mesti you all macam kerbau. Kerbau is a cow Okay, so kerbau macam kampung cikgu masih banyak lagi. So anak cikgu pernah tengok kerbau tapi ada cikgu ni through experience anak kawan cikgu tak pernah tengok kerbau, dia kata kerbau tu warna hijau. Cuba dibayangkan so tak boleh nak, sebab dia tak pernah tengok so dia bayangkan dia tengok dalam buku teks je. Right? Dia lembu pun itu pun it happens tengok tepi jalan je kan. Okay. So cannot say that's why you have to learn about this topic ecosystem. Okay, you have to maintain this topic ecosystem. Okay, cikgu nak share lah my third daughter. Okay, now she's taking landscaper, architect landscape. Okay, so dulu masa dia sambung PASUM asasi UM. Frankly dia cakap bila dia belajar tentang this topik ekologi, ekosistem ni, masa tu dia memang dia macam belajar sebab nak lulus je. Tu kata okay, tapi when it comes tu alhamdulillah lah tapi of course lah dia pun take it juga as ilmu juga, cuma macam ingat-ingat lupa. So now when she's taking the architect landscape, okay, then she realise betapa pentingnya knowledge yang you belajar form 5 and also nanti continue in your matriculation or your pre-universities or foundation okay, about this topic ecosystem. So jangan pandang sebelah mata juga cakap. Okay, so biar kali dia design taman, dia kena ambil kira. Okay, tempat duduk tu boleh berfungsi sebagai tempat duduk manusia, boleh tanam pokok as well as attract all the burung-burung, okay, haiwan. Okay, that means kalau dia dapat create taman itu boleh attract burung, meaning taman dia tu berjaya lah. Itu so macam nak create tu, so dia mesti ada layout dia dan kat mana all that perlukan basic knowledge ni semua kena tahu ekosistem tu apa, biodiversity tu apa. So that's why teacher harap you all bila belajar hayati go deep inside it untuk tahu jangan pandang apa yang ilmu yang kamu dapat ini nanti tak guna right. Okay, so and then ini paling penting lah, siapa yang minat dengar atau siapa yang pencipta alam sekitar, you all boleh kerja ni, dia ada environmental engineer. Okay, macam seorang kawan anak cikgu tu dia kerja dengan Sunway sebagai jurutera environment environmental engineer, right? Because Sunway is one of big company yang juga terlibat dengan sustainability ni, how they involve in threats to the environment nowadays. Okay, kalau you tengok sungai kita, nak cari sungai yang bersih pun payah kan, right? How to preserve and then as well as how to conserve. Okay, kalau you tengok orangutan, okay, cikgu dulu masa buat master, cikgu ada seorang pensyarah cikgu supervisor cikgu. Cikgu tahu sekarang ni dia ada lagi tak kat UKM, cikgu itu buat master kat UKM Prof. That's why cikgu, bila cikgu sambung master tu lah cikgu get to know your school. Okay, Saiz from one of my colleague, tapi kawan cikgu tu dah arwah dah Cikgu Amy Al-Fatihah untuk beliau. Okay, dia lah yang kenalkan cikgu dengan kenalkan dengan Puak Aziza and until now.
Okay, so cikgu ada Prof Latif masa tu dia adalah one of the one of the conservationists in Malaysia, right? Dia fight for orang hutan sampai dia pergilah Kalimantan, Borneo tu, and dia sanggup bayar satu malam 3,000 hotel untuk dia stay at the Borneo. You just imagine. Okay, so that's why dia cakap, ya Anem? 3,000? Per night, bilik je. Belum lagi all the things lah. Accommodation semua dia provide, and dia cerita dia dibayar, dia duduk bilik hotel yang harga 3,000 semalam. Cikgu boleh bayangkan macam mana. Wah. Okey, tak boleh kalah Nilofa lagi lah. Nilofa kalau pergi Maldives tu dia duduk yang hotel 200,000 tu kan. Yang duduk underwater tu kan. Cikgu pun dah itu rezeki dia lah. Dalam hidup ni kita raikanlah mereka yang sumber jaya. Mana tahu satu hari kita juga boleh. Kita doa yang baik-baik, jadi insya-Allah yang baik-baik tu akan datang pada kita kan. Always remember always believe in that. Okay, so cikgu rasa kamu dah learn until this topic, right? Okay, environmental sustainability. Okay, yang untuk top chapter 10 ni kamu memang kena banyak juga membaca lah Okay, the general issue, because sustainability ni is dianggap juga macam sekarang kau tengok tasik Cini. Okay, cikgu Fras tengok tasik Cini macam mana penerbangan tu kan, ditebang So itu semua ada benda-benda yang melibatkan threats to our environment. Okay, yang cikgu rasa kamu boleh jadikan itu sebagai kesedaran kepada generasi akan datang lah. Okay, sebab itu dia kata tak semestinya kamu kena be a doctor, yes. Okay, of course nowadays memang demanding and to be frank, challenging juga. Okay, kamu memang kena strong like my daughter yang farmasi tu. Hari tu sebenarnya itu kan cikgu dah cerita cikgu my whole family kena COVID because kena apa ni. Tapi itulah nanti kita cerita banyak lagi nanti kalau rezeki kita cerita about it. Okay, she start kena positif COVID so yalah kena redha, cikgu pun kena redha. Right? Nanti kita tengok macam mana. You all pun mesti ada your own story right about it. Okay, then nanti cikgu Bayu kamu siapa? Anim? Teacher Rin. Teacher Rin. Okay, so Teacher Rin will nanti continue the last team. Under ini pun sangat menarik ni because knowing the COVID, you all akan belajar tentang this one, genetic technology. Okay, kalau you all berminat dengan DNA, okay, kalau you berminat dengan this COVID-19 DNA, RNA, this vaccine, how the Pfizer ke Sinovac ke Pfizer Sinovac apa ni satu lagi apa exact, okay, how this vaccine is produced, inilah apa ni dia punya bidang career dia. Okay, the genetic engineering, the biotech, you all boleh, kat mana tahu Anim boleh apply kerja dekat Pfizer kan, pergi US. Tak tahu kan. Okay, we don't know kalau you all minat. Okay, because nowadays that is now career yang kamu nampak prospek besar. Right? Kalau Adam minat dengan gaming, you go for game development lah Adam Okay, nowadays pun because dah banyak digitalized. Nanti Adam boleh tolong ke cikgu balik cikgu saya nak buat app yang tolong cikgu. Oh, nanti tadi cikgu nyanyi-nyanyi je kan bila ajar bunga tu kan. So maybe you have an app, okay, where your junior, your young generation boleh guna app you tu. We don't know, right? Okay. So itulah all about the whole thing about biology yang teacher nak align balik you all punya sebenarnya you all dah ada, cuma cikgu nak kamu nak recall balik. Okay, jangan risau, sebenarnya biology tak susah untuk score, but as you all mesti ada your target, your aim and your focus, and as well no one can deny practice make perfect. Okay, kalau nak masak nasi dulu pun kali pertama mungkin terlembik sikit. Okay, terkeras sikit tapi bila hari-hari macam nak cikgu lah yang form 2 tu kan, now kerja dia walaupun sekolah tapi masak nasi juga. Okay, so mula-mula tu biasalah lembik makan jugalah tapi now dah dah lulus dah. Masak nasi je dia kalau sebut okay, dah practice make perfect So dah tak ada kena komplain dah Even cikgu bila masak nasi tu cuba bagilah RM2, RM1 kan.
dah tak ada duit sekolah kan. Alright, so from your part my dearest student, do you have anything you want to ask me? Dah pukul 12, so nanti kita boleh go to discuss your exercise. Amma, do you have anything? Teacher, I wanted to say that untuk bio kan, can you ask which subjects we should revise kan? I think yang human systems tu start from in my opinion lah, ever since start dengan transport and humans and animals yang blood circulation and lymph tu start susah. So macam maybe we could revise on that. Okay, Anim, cikgu take note. So respiratory okay, nutrition okay. Okay, so for the next meeting, Anim and teams nak cikgu fokus for this chapter 10. But if that's okay lah, I mean that to me start from transport and humans and animals susah. So macam Okay, cuba Anim ubah. Dia bukan susah ubah. Bila susah, you already put something in your mind. Alah, hai macam tu. Dia akan ada alahai tu menyebabkan you must break it. Okay, macam cikgu ni zaman game yang suka main Candy Crush. You all mesti anak cikgu gelak cikgu Tapi tak apalah, cikgu happy kan. Sebab bila cikgu nampak the Candy Crush, cikgu rasa macam boom boom kan dia. So you have to like that juga Okay. You crush all your rasa susah tu and turn it to better, I mean better, macam mana cikgu cakap? So kata okay, aku kena tackle the strategy to understand this process. Okay, because actually dia tak susah, cuma mungkin Anim tak nampak kat mana Anim nak tackle. Okay, itu je. Nanti tak apa, kita akan cikgu take note. Okay, so that is from Anim. Yang lain, Amar, Irna, Fatumah. Chapter 14, that one is kind of hard to understand. Which one, Amar? Form 4? Form 4, support and movement in humans and animals. Okay, so Amar request this one. Okay, so tadi Anim start from here, right? Okay, and then next ni siapa? Irna or Fatumah? Irna sama dia macam Hanim. Okay, Fatumah sama macam Hanim. Okay, good. Irna, anything? Irna macam Hanim. Okay, so that means basically form 4 ni yang cikgu nampak, you are stuck dekat this team 2 lah, right kan? This team 2 and especially this topic which is, that's why kalau all my dear student kalau you go Google or you what it means by physiology. Okay, so physiology tu meaning something inside you yang is a process yang memang berlaku, okay, non-stop. Sometimes you tak notice pun, okay. Macam macam nowadays, macam now your brain cell sedang respire, right? As a fundamental living cell, okay, as a living cell. Okay, kalau you tak perasan pun, tapi it needs macam, okay, contoh macam dulu like oxygen level, mana pernah kisah kan? Even cikgu biology pun I mean teaching biology dah berapa tahun, dah agak lama juga Okay, tanpa COVID ni we don't bother pun nak detect our oxygen level in our blood, am I right? Okay, tak kisah pun selama ni tak tahu pun rupanya 99 tu is a normal concentration of oxygen that actually nanti kalau you prime university you akan belajar.
Okay, a graph to show that. So so that's why that is the teacher nak you digest the word of physiology. Okay, kalau you tengok physiology, physiology means, cuba tengok sekejap. PHYS. Okay, physiology kalau kita tengok buka ke Google ini, right? Okay, so you all boleh tengok kat sini physiology is the study of how the human body works. Right? Ini Mr. Google cakap lah. So, it describes the chemistry and the physics behind basic body function. So, macam Ammar tadi sebut movement of locomotion and movement. Itu Ammar, kalau Ammar seorang yang suka fizik, memang Ammar akan nampak how the physics coming in. Okay, in our locomotion. Locomotion kita memang physics. So that's why kalau cikgu cakap begitu Ammar, my elders Ammar nak cikgu yang first tu dia ambil biomedical engineering. So dia belajarlah as a engineer, dia belajarlah macam mana nak restructure balik kalau your bone tu tak same level ataupun rosak ke, nak create baru ke. Itu di bawah biomedical engineering lah Okay, tissue engineering, semua itu adalah di bawah physiology. So, it describe the chemistry and the physics behind basic body function from how molecule behave in cell and to how the system of organs work together. Okay, so cikgu harap you all digest the what is physiology and you hadam, nanti you akan lebih nampak, oh ini je aku belajar, tak ada mana pun macam tu. Memang So it will help you to understand what happens in the healthy body in your everyday life and what goes wrong when someone gets sick. Yes. Okay, yang someone gets sick ni of course lah, kalau tengok pandemic ni, your respiratory system is affected. Okay, and as well as your immune system get together to combat the COVID virus. Right? So that is physiology. So you will tengok fisiologi tu apa, banyak lagi ni study of physiology, okay, di mana kamu belajar tentang how it's functioning, right, in term of neuroscience, semua ni lah, right. Kalau kamu minat, sebab tu lah kamu tengok kalau macam Ammar ke Fatumwa, Irna, Anem, okay, siapa lagi tak sebut ni, Fatia, kan, kalau kamu tengok dekat KPJ ke hospital ke, they have the physiotherapy. Okay, kalau yang tak boleh jalan tu, Ammar ini kait dengan Ammar tajuk tu lah, movement and locomotion ni, Okay, kalau you punya, apa nak panggil ni, you punya, tiba cikgu terlupa dia punya term, sendi dalam bahasa Inggeris is synapse. Synapse tu dia punya, sendi is joint, your joint, tiba-tiba tak working, tiba-tiba kamu nganga, tak tutup mulut nganga. Itu masalah juga tu Okay, nganga tak tutup. Itu adalah abnormality condition. Okay, in term of your physiology body system, how it function So that's why kamu ada physiologist, ada physiotherapy, okay. So banyak itu semua boleh buat kerja. As long as you all minat Okay, so cikgu take note all the the request from all of you, okay. Yang form 4 tadi chapter form 4 just now, and cikgu akan readykan the exercises and I'll share with you so that you boleh go through dulu buat, and then nanti when it comes in class like this, kita discuss and you all pun boleh tanya cikgu in order to polish your understanding. Okay, so untuk lengkap completekan our virtual class today. Teacher nak share the what to say class the textbook form 4. Okay, actually soalan lepas tu, you perasan tak soalan tu cikgu ambil dari mana? Ada yang saya ambil daripada buku teks kan, teacher? Pandai. Okay, cikgu saja nak test ni. Perasan ke tak cikgu ambil dari buku teks Actually, all the exercises tu is actually from your textbook. Cikgu saja nak tengok So, my beloved students, okay, for your information, kamu gunalah your textbook tu because the answer is already provided to you.
Okay, actually answer ni mana kamu dapat ni? Kamu rasa cikgu dapat kat mana ni? Anyone? Boleh suggest kat cikgu. Macam cikgu QR dapat ni? code. Yes, Computer you scan the scan. QR code. Yeah. Okay, cikgu share the secret Kan kamu ada muka depan tu. Okay, that's why cikgu nak you explore your textbook. Cikgu memang impress our textbook nowadays dia dah makin banyak digitalize all the information that you boleh dapat secara ni. So, salah satu caranya juga ialah you scan the QR code depan buku teks kamu ni. Okay, where kan kat situ dah tulis tu, kalau you perasan kat sini kan, dia ada tunjukkan all, this is the simulation where, tengok dia guna otak sebagai itu. Okay, so nampak comel cikgu ni kan. Okay, kamu tengok how the infographic help you. Okay, infographic your textbook now teacher nak you faham all my dear students. Okay, your reference book itu boleh guna, tapi ingat SPM kalau kamu tanya senior kamu, cikgu selalu sebut segalanya SPM bukan segalanya, tapi segalanya bermula dengan SPM. Okay, so and the main kitab reference kamu ialah textbook. So kalau you all tengok kepada the infographic that given in front page of your textbook kat sini, kamu tengok okay, dia ada memory flashback, dia ada self reflection, dia ada summative practice and also 21st century mind, right? Where dia ada supply you dengan the hot question. Ini adalah antara benda-benda yang kamu boleh explore dalam textbook kamu je. Tak perlu pergi luar tu, nanti cikgu akan top up juga untuk bantu to enhance your skill of answering. Right? Itu sebenarnya lebih pada skill answering. So your textbook tu kamu dah boleh explore banyak dah. So actually your summative practice is very important to help you to understand. So tadi tu yang cikgu ambil tu sebenarnya ialah from the QR code tu kamu boleh scan. Ni form 4. Form 5 tadi you akan ni. You all boleh dapat sekarang automatic dah. Okay, and you all dah boleh access to the answer. Ni kat sini nampak ni? Ni mari Abang tengok ni serve the following website for answers where is already given the answers. This is actually answers provided to all the what teacher mentioned just now, the exercises in the textbook as well. Okay, so you all boleh explore. Okay, cikgu just nak tengok you all pasal tak nanti kalau those yang ada your smartphone, okay, yang boleh support the AR. Okay, nowadays kita go to the teknologi AR so it also provide the biotext buku teks biology tingkatan 5 AR application so you can try to scan this QR code and try. Siapa ada iPhone 12 ke iPhone yang canggih-canggih tu kan, you can try to have the AR animation that given in the textbook. Right? Ini contoh the leaf structure tunjuk ni. Okay, so that one is quite interesting. Okay, so make use of it. Okay, jadi you all boleh access. Jadi ini adalah jawapan yang this is actually the given. Cuba tutup ni sekejap. Kita tengok exercise. Okay, cikgu ambil ni jawapan Anim. Okay, so nampak jawapan Anim that given by Anim. And seorang lagi tadi cikgu tengok Sharifah jawapan Sharifah Irna. Okay, so ini Irna ni jawapan. Cikgu sebenarnya dah download. Let's see the file. Okay, so nanti you all boleh self access. So lepas ni nanti next week bila cikgu dah tahu what is your requirement, then teacher akan ready the exercise lah. Okay, kan itu juga kata cikgu baru nak warm you up dengan you all, nak tengok you all punya pengenalan so next week teacher akan get ready with the request that with the topic yang you all nak Okay, kita akan drilling that. Sekejap cikgu nak buka apa tadi. Okay, the answers given so SPM size. Okay, so cikgu buka icon pula. Cikgu buka. Cikgu tak nak ni. Ni icon.
Cuba buka unnamed, jawapan unnamed. So we can go together. Oh, ni dah unnamed punya. Jawapan unnamed ni jawapan unnamed. Cuba tutup dulu ni. Okay, so put it side by side. Wait unnamed ni cuba buka cara lain lah. Okay, so far ada apa? Lapar dah ke? Ini mak masak apa, Amal? Dah bau masakan ke? Ke ini Amal yang masak? Tak tahu teacher. Oh, tak tahu. Tak pergi bawah lagi. Amal macam anak cikgu lah, Amal. Tak apa, Amal. Cikgu faham. Okay. Anak cikgu pun macam tu juga. Dia yang form 2 tu masak nasi je lah. Itu kerja dia. Yang soal lagi tu yang form 4 tu sometimes dia masak sambal. Tengoklah yang simple-simple. Okay. So samalah. Tapi anak lelaki cikgu pandai masak, Amal. Dia pandai nasi goreng dia memang sedap. Okay, cikgu buka robot. Okay, untuk survival, fundamental of life. Okay, Amal nak kenyang perut, memang apa pun kena pandai lah sikit masak kan. Goreng telur pun jadilah kan. Alright, okay, so let's put it side by side. Okay, the answer and jawapan. This is the answer and kita tengok jawapan unnamed This is jawapan unnamed. Okay, so kita boleh compare to wah. Okay, so sambil-sambil tu kalau nak minum lah ada nak apa? Nak crunch. Ini cikgu masak sup je. Husband cikgu masak hari ni. Nice teacher. Apa ni gele-gele lah. Mana ni punya ni. Okay, so let's see how we're going to do this. How to going to discuss this. Ini biotext. Nampak ni Anim punya jawapan. Kita open the file. Okay, yes. Okay, hash. So far you all you all punya ni, you all class, your virtual class every day online, I mean kena buat face to face like this ke? Yes. So nanti kena salah satu untuk heal your photoreceptor, mata kamu tengok hijau, okay? Dia akan natural balik you punya screen. Okay, kan you kan keep on looking at the screen anak cikgu pun go and see pokok kat luar tengok je pokok, okay, it will reflex, mata you akan segar balik semua tu, right? Itu salah satulah. Ataupun you urut, kalau kamu senang ambil tu urut sini. Ini adalah urat mata yang you kena jaga sebab you baru 17 lupa pula 17 kan. Urat mata ni sini penting you kena urut sini, jangan bagi dia tense. Kalau dia tense, itu yang akan naik kepala dan you sakit. Okay, itu is very important. Okay, so let's see how the given question for multi-practice. So after this, you all boleh guna all the for multi-practice tu, okay, to guide you and how to check. Okay, you go and scan the PDF file, okay. QR code tu dia akan convert to PDF. You akan dapat the PDF file answers, so you can check yourself.
right? So now teknologi dah banyak bantu kamu nak tak nak je. Right, so ini cikgu just discuss, actually you dah buat. Okay, cikgu dah alang-alang tu, cikgu nak just emphasize kepada kamu ataupun cikgu nak you realize, okay, how the development of okay, you now is a chapter form 5, right? Class ni form 4. So textbook form 5. Okay, textbook form 5 yang mana cikgu tengok textbook form 5. Ni form 4, ni form 5 lagi. Wait, cancel. This one kalau you tengok kalau you belajar about textbook form 5, you have to know about the development of okay, you kena belajar this meristematic tissue. Okay, you learn about the growth, right? Okay, so this is all the tissues that involve. Okay, and kalau you tengok kat soalan ini, ni lebih kepada this one. Okay, this one about the secondary growth at the stem. Okay, the secondary growth at the stem. Ni dalam textbook ada ni, you boleh refer to your textbook. Okay, so you need to know the structure primary and secondary and also the layer. Right, okay, so untuk ini sebab tu cikgu, kalau you belajar pelan dan dongakkan dalam bahasa Inggeris, cikgu tak tahu apa panggil matematik. You dah belajar right, matematik okay, kan you akan belajar konsep knowing the structure of batang okay, knowing the structure of stem that undergo development of the secondary growth, right? Okay, you all sebenarnya kena tahu ada basic layer dia okay, yang luar sekali. Okay, cikgu ambil pen sekejap. Okay, so basic layer ni kamu kena tahu. Oh, tebal pula cikgu punya layer ni. Nipis sikit okay, you kena tahu the basic layer luar sekali is epidermis. Okay, yang kamu tak boleh nak deny ni epidermis, the outer layer. Okay, and then the inner layer, kalau you tengok kat sini biasanya kau belajar dulu the basic. Okay, yang ini ni. Ini yang kamu structure awal yang kamu kena faham about the zonation. Okay, so the secondary growth, it will grow from here. Right, ini basic, ini primary. So dia akan ada primary xylem, primary phloem. Okay, kat sini ini ada vascular cambium. Ni basic okay, ingat xylem kat dalam, phloem kat luar. Okay, xylem kalau kamu lihat lukis macam ni dalam ialah xylem, luar ialah phloem. Okay, that is how the arrangement take place. Right, untuk kamu boleh faham seterusnya how to identify. So automatic kat dalam ni mesti semua xylem. Right, kat dalam ni semua xylem. Okay, so kat luar semua phloem. Jadi kita ada empat tisu. Dalam mesti ada 2 xylem, primary and secondary. Luar mesti ada 2 phloem, primary and secondary. Jadi kamu dah senang dah nak ingat. Okay, because dia mesti akan tanya tu. Boleh Amar okay, ini jawapan Anim. Cikgu buka lagi satu jawapan Irna. Ni Anim. Yang ni cikgu dah download lah nanti cikgu buka Amal punya juga. Nanti cikgu akan semak dan pulangkan balik ni Irna. Okay, this is how Irna label the section, the plant stem section that undergo secondary. Okay, so like how Irna shows. Okay, like teacher mention, ingat cikgu ambil warna apa ni? Okay, kita habis nanti kan kita stop lah. You all pun dah nak rest. Okay, sorry. Salah buka pula ni. Okay, so you all nampak kan ni? You all boleh nampak. Okay. Dalam xylem, dalam xylem ni, cikgu kena buka draw je.
4. Okay. Right. Okay. So dalam dia adalah xylem. Dua-dua xylem dalam bahagian dalam Okay. So how you want to detect which one is primary and secondary? Always remember primary ni yang masih hidup. Okay. Sel tisu xylem yang akan continue as a living cell yang akan terus angkut air. Secondary ni nanti later on dia akan jadi wood. Akan jadi wood kayu. Okay, same goes to the phloem. Primary ni akan still undergo the translocation yang akan angkut all the organic material, organic substances. But the secondary slowly, okay, nanti later on together with the primary, the xylem, okay, especially xylem lah nanti yang akan bentuk kayu. Okay, so that is how you tengok. Kita tengok pada jawapan Irna. Okay, so Irna managed to label the primary, yes, very good. Okay, and the secondary xylem, and the secondary phloem and the primary phloem. Okay, very good Irna. Okay, so then why the secondary is important? Okay, jadi kita tengok jawapan yang diberikan oleh Anim kat sini. Okay, satu sekali cikgu akan cari macam ni the keyword right, the keyword okay, divide and outwards so jap. Ni the importance the importance secondary growth ya, jadi dekat sini Anim jawab, Anim bagi answer kat sini, the secondary growth is important to create more solid stem and roots by increasing the circumference of or diameter, providing the plant stability. Okay, kat sini jawapan Anim agak general. Okay, tapi masih lagi nampak okay, to create more solid stem tu. Tapi yang increases circumference or diameter ni memang cikgu akan bagi markah because itu adalah memang kepentingannya. Okay, itu mendapatkan the stability for the plants Cuba kau bayangkan pokok tu semakin meninggi tapi kurus. Okay, kat situ apply pada Amal. Amal kalau terror fizik, Amal akan faham Okay, because as you all know, pokok ni terdedah kepada ribut petir, angin, taufan kan. So you just imagine kalau stem dan root dia tidak menjadi support system. Okay, sebab itulah orang cakap bila apa-apa pun pokok tadi kalau nak grow, akar dia kena kuat kan. So that's how you terjemahkan our daily life ni dengan what you learn. Right, so it needs the increasing the stem and the root diameter to suit to suit the height of the plants. Okay, as you all know, pokok berkayu ni akan increase tinggi sampai ada kadang 100 meter, 60 meter, 100 meter. Itu contoh-contoh pokok-pokok yang boleh buat perabot kan. Pokok jati, okay? Itu semua yang mahal-mahal perabot dia because of the strengthen of the wood, right? Okay, and the produce the more xylem and phloem tissue. That is why secondary growth take place. It needs So dalam itu Anim juga jawab to increase the lifespan as it increase chances of seed production. Okay, kat sini pun Anim punya point kedua ini boleh terima tapi agak umum. Sebenarnya dia fit kepada ni to produce more xylem and phloem tissue sebenarnya untuk yes of course lah. Okay, because these two tissue involved in transportation. Air untuk photosynthesis and glucose or the organic untuk cellular respiration. Okay, that is how you put it in understanding. So yang lain tu cikgu rasa you boleh rujuk sendiri kepada textbook. Right, because actually cikgu dah reveal the secret actually soalan ni cikgu ambil sebenarnya pada textbook just to warming up for our pertemuan, our first pertemuan ni.
Okay, so after this, cikgu akan lebih bila cikgu dah dapat tahu what you want teacher focus more, then teacher will get ready for it. Okay, Amar cikgu rasa kamu pun, cikgu dah pegang kamu about 2 hours dah. So, cikgu rasa I think I'm towards the end of my class. So, do you have anything, Anim? Anim dah ngantuk lah tu. Kurang oksigen tu Okay, so kena inhale, cuba inhale. Tahan, lepas. Okay? Okay, itu kena practice juga tu. Itu antara tips-tips lah. Alright, so I think Natasha, Fatumah, Ammar, Fatini, Irna, Fatia and Anim. Okay, that's all from me for today. Okay, so do you have anything nak tanya ke, nak cakap ke? Cikgu harap our first session ini buat you all boleh align balik, okay, align balik you all punya lesson, okay. Oh, sekarang ni ini yang aku kena lihat. Nanti next week cikgu kalau sempat cikgu akan share pula dengan, I think you all pun dah didedahkan dengan format, right? Format SPM. Bio tak sangat pun. Boleh lagi nanti cikgu akan slowly lah sambil kita discuss the question, and ni cikgu akan juga share with you the format of tu cikgu nampak adik Fatia tu, Mel lah kenal. Cikgu memang suka kanak-kanak. Cikgu memang tak boleh nampak. Siapa nama adik Fatia tu? Lari dah. Nama dia Atika. Atika. Oh, sama dengan nama anak cikgu juga. Atika. Darjah berapa? Berapa tu Fatia umur dia? Darjah 1. Darjah 1. Comel. Itu nanti you belajar inheritance Fatia. Curly hair. Cikgu memang jenis observant nampak curly hair, nanti you akan belajar next lesson. Okay, Fatia pun curly ke? Hai. Atika. Tunjuk muka je. Say hi. Sini. Assalamualaikum Atika. You want to learn biology with teacher? Okay, nanti jadi macam kakak Jadi macam kakak Fatia. Kak Fatia nak jadi apa? Cita-cita? Biotechnologist. Biotechnologist, yes. Biotechnologist is a very wide career. Fatia boleh pilih mana yang suit to you lah, yang rasa macam jiwa kamu kan. Okay, nowadays memang tu biotechnologist is one of the demanding juga nowadays. Betul, kalau nak kerja kat Pfizer kan, buat vaksin baru kan? Boleh. Nowadays kan kalau you tengok Sinovac is China kan. Pfizer is US. So sometimes our body system, because kita ni lebih kepada Asian kan. So cikgu nampak kan alahan vaksin to Sinovac is lesser compared to Pfizer lah. Pfizer is Mak Saleh kan. Tapi kita tahulah lain body, lain reaction dia, betul kan? Itulah you all pun kena. Dah cucuk vaksin dah? Belum. Orang under 70 tak dapat vaksin lah teacher. Macam bukan abang kamu Akil dah dapat? Kita orang 17 so tak dapat. Akil dah dapat. Akil dapat lah, dia 18 kan. Lagi dia kerja dekat situ kan? Dia kerja kat situ memang dia kena lah protect. Dah full lah, full dose lah. I mean first and second dose dah complete. Baru satu. Okay lah. So that mean dah protected jugalah body dia. Okay lah kelas, I think that's all for today. Okay, so cikgu nak tengok apa ni the attendance. Cikgu akan ambil bersih ni lah participants here. So asal sebelum tu cikgu nak tanya, is it okay I'm using the team? Ada isu tak? Boleh je. Biasa guna Microsoft Team ke? Kamu biasa? Kita orang tak biasa actually. Tak biasa. Tapi I think, is it okay for you for the first time? I mean, is it the first time? Okay. So I think kalau you all okay with it, teacher akan continue with it lah. Okay, actually team pun okay sebab you all duduk rumah. Team ni dia kena quite stable internet juga. So I think because you all kat rumah kan, I think dia tak ada issue lah about the data, right?
Kalau ada isu nanti cikgu kena selalunya kamu guna Google Meet kan? Tapi once a while kita tukar lah Microsoft Teams, so quite interesting. Nanti cikgu akan allow you to present. Okay, so then you can you can communicate with each other juga. Dia sama je dengan macam Zoom ke kan. Your school guna apa Fatia? Ada teacher yang guna Zoom, ada teacher yang guna Google Meet. Tapi mostly guna Google Meet lah. Yelah, because dia senang sebab your account boleh access semua kan. Okay lah, so I think almost 2 hours we've been together. Okay, so teacher stop recording.